Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya, salam sejahtera, salam pencerahan dan salam malam Jumaat. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda sentiasa berada dalam keadaan sihat. Terima kasih Man, very good. Saudara Khairul Pak Lang, Waalaikumsalam. Saudara Musafa Ilyas, Fui Wui, thank you for attending. Thomas Tan, berakhir dari Man. Siapa tu Man? Madi Abdullah, saudara Shah Ibrahim, saudara Gadlion Ion. Apa khabar saudara? Tok Samsul Anwar Abdullah, Ahmad Zaidi, Man JB, orang Johor Baru orang Johor Baru. Saudara Ji Syuhaimi, Yusuf Awang, Abdul Ghaffar Subuh, Faizal Acol, Radin Razak, Muhammad Fauzi Buang, AR Sofian Aziz. Apa khabar Yan? Semoga sihat orang Kelang ya. Anak-anak sihat Yan ya. Saya tahu semoga anda sentiasa bahagia Yan. Cuma sekarang tak boleh nak main golf. Nur Azwa apa khabar? Muhammad Razali Mustafa, Muhammad Fauzi Buang, Openg Temu, Tengku Osman apa khabar aku? Semoga sihat ya. Abu Nems, Ahmad Mohaini, Salbiah binti Umar, Muhammad Hashim Muhammad. Apa khabar saudara? Saudara Azmi Hashim. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai saya memberi pencerahan malam ini saudara ya. Baik. Untuk itu saya perlu memberi laporan keadaan kedudukan COVID-19 hari ini. Hari ini tanggal 17 Jun, hari Khamis. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona mengikut laporan daripada Kementerian Kesihatan hari ini keseluruhannya di seluruh negara adalah 5,738, meningkat sedikit sebab semalam 5,150, hari ini naik 5,738 dengan mengundang 60 kematian. Jumlah warga kita yang telah pun meninggal dunia ataupun yang tewas kesan daripada virus corona adalah 4,202 orang. Alhamdulillah, Perlis hari ini sifar. Jadi Perlis kembali sifar, tiada jangkitan di Perlis. Di Kedah juga sudah surut. Semalam 228, hari ini terus surut 197. Begitu juga di Pulau Pinang, terus kekal 2 angka. Semalam 99, hari ini 97. Dan Perak juga kekal 2 angka. Semalam 66, hari ini 30. Cuma di Selangor ada susut. Semalam 1914, tapi hari ini 1858. Masih lagi ribuan angkanya ya. Keseluruhan warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona adalah 222,249 orang yang terkumpul. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan hari ini ada peningkatan. Semalam dia turun, semalam dia susut daripada 650 kepada 480. Tapi hari ini dia meningkat balik 641. Jumlah warga di wilayah Persekutuan yang dijangkiti oleh virus corona adalah 69,490. Apa khabar saudara Rusini Kurungot? Semoga sihat di Sabah ya. Di Putrajaya kekal single digit. Malam 6, hari ini naik 1, iaitu 7. Di Negeri Sembilan, ini yang mendebarkan saya kenapa tiba-tiba saja Negeri Sembilan meningkat pada angka ribuan. Sebab itu saya katakan bahawa gelembung di Negeri Sembilan ini adalah gelembung yang tidak menentu, yang tidak baik. Kerana peningkatan begitu ketara. Mula-mula dia daripada 4 hari dulu 323. Kemudian dia meningkat 396. Semalam 607 dan hari ini Negeri Sembilan 1086 warga Negeri Sembilan yang dijangkiti oleh virus corona. Jang, kau jaga diri baik-baik Jang. Kau jangan keluar rumah. Duduk rumah baik-baik, jaga kebersihan, jaga keluarga. Kita jaga kita Jang. Itulah caranya. Ya saudara, di Melaka juga ada peningkatan nampak gayanya. Sebab semalam dia turun, dia susut daripada 155, dia turun 152. Tapi hari ini melonjak 184. Jadi warga Melaka juga harus berhati-hati. Begitu juga di Johor. Saya nampak bahawa negeri sebelah selatan tanah air ya, di Johor semalam dia meningkat daripada 366 dia naik 392. Hari ini 449. Keseluruhan
warga Johor yang dijangkiti oleh virus corona adalah 66,276 orang. Dan di Pahang, alhamdulillah kekal 2 angka iaitu 54. Begitu juga di Terengganu kekal 2 angka. Cuma tak cantik sebab semalam 56, hari ini naik 77. Di Kelantan, alhamdulillah graf penurunan begitu ketara di Kelantan. Daripada 245 2 hari lepas, dia turun, dia susut kepada 230. Hari ini 154. Kita kekalkanlah rhythm ataupun rentak pengurangan jangkitan virus corona di Kelantan. Di Sabah nampak gayanya masih lagi tidak menentu. Sebab 3 hari lepas 230, dia turun 184. Hari ini dia naik balik 248. Jadi warga Sabah teruskanlah berusaha, jaga kesihatan, jaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan, tak perlulah kita keluar rumah. Saudara, jaga keluarga, jaga diri dan pastikan menjaga kebersihan. Di Labuan, alhamdulillah balik kepada double digit. Ada kelegaan sebab semalam 101 dia susut, hari ini susut lagi 97. Begitu juga di Sabah. Sabah juga di Sarawak, minta maaf. Di Sarawak semalam ada susut daripada 718 kepada 570. Dan hari ini masih lagi menurun kepada 559. Jadi artinya di Sarawak juga adalah penurunan. Walaupun tidak ketara, kita mengharapkan supaya segeralah virus corona ini berkurangan dan kalau boleh kita putuskanlah jaringannya, saudara, ya. Itulah laporan yang sempat saya berikan, yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan mengikut laporan-laporan yang ada pada tangan saya. Hari ini jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja, saudara, ya. Itu Jun sehingga 17 Jun hari ini 5,738. Jumlah jangkitan untuk bulan ini adalah 106,507 orang warga di seluruh negara. Jadi berusahalah kita ke arah itu. Cuma saya hari ini agak terperanjat jugalah. Tapi apakah ini akan dijadikan sebagai satu dasar? Apakah ini akan dijadikan satu kemestian? Kerana Jawatan Kuasa Khas, iaitu Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV, katanya sedang meneliti data-data mengenai suntikan vaksin AstraZeneca bersama dengan vaksin Pfizer. Jadi menurut pengurusinya Khairi Jamaluddin, dia kata kaedah mix and match boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keberkanan vaksin terhadap varian COVID-19. Jadi artinya ada kemungkinan kita akhirnya melakukan campuran. Itu suntikan dos pertama mungkin guna Pfizer, yang kedua menggunakan kaedah vaksin AstraZeneca. Jadi katanya awal bulan ini data awal dari ujian oleh penyelidik Jerman mendapati peningkatan tindak balas imun setelah memberikan campuran vaksin AstraZeneca dan Pfizer kepada 26 orang. Ia kajian serupa dilakukan 600 orang di Sepanyol. Bahawa campuran yang sama mencetuskan tidak balas. Jadi bagi saya soalnya sekarang ni, apakah kita mau dijadikan sebagai bahan uji kaji? Kita bukan tikus-tikus makmal. Kalau nak gunakan vaksin Pfizer, Pfizer lah. Kalau Sinovac, Sinovac lah. Kenapa nak campur itu, campur ini? Sedangkan saya berkali-kali menyatakan bahawa kita harus bertanya pada pihak doktor, apakah vaksin yang sesuai untuk kita? Ini main campur aduk permasalahan sekarang. Ini betul lah dia mesti sains dan teknologi. Tapi jangan jadikan manusia ini sebagai uji kaji. And he is not a doctor. Ini bagi saya bukanlah menentang, tetapi saya rasa eloklah diperhatikan. Janganlah, sudahlah. Suntiklah rakyat warga kita, warga bangsa kita ini dengan vaksin apa yang sesuai. Itu saja, tak perlulah nak buat cubaan. Sebab itu saya dapat kiriman daripada saudara Taram Shah tadi. Saudara Taram Shah daripada Muar Johor. Dia kata suka-suka dia je, dia kata masukkan vaksin bercampur dalam badan orang. Habis dia kata fikir orang ni tikus makmal ke? Marah saudara ni Taram Shah. Jadi dia kata janganlah buat rakyat takut untuk mengambil vaksin. Jadi sepatutnya menteri ni sebelum buat pengumuman, buat kajian lebih dulu. Sedangkan kita kajian terhadap ubat yang dikatakan boleh melangsaikan ataupun mengubati jangkitan coronavirus ni masih lagi dalam ujian ke atas 500 orang dan hasilnya belum kita tahu. Ni nak tambah pula lagi. Manusia bukannya tikus-tikus makmal.
Jadi kau selesaikan masalah vaksin ni. Pastikan bekalan vaksin ni cukup. Ini kita dengar Duta Amerika mengatakan sudah memberi bantuan kepada negara kita ni. Nilainya lebih kurang 250 juta. Memberi vaksin percuma kepada negara kita. Begitu juga dengan negara China. Kabarnya 500 juta nilainya. Jadi kalau 500 juta daripada China, 250 juta USD daripada Amerika. Jadi bagaimana pula dengan kedudukan? Kita menyediakan lebih kurang 3 bilion. Campur 2 bilion. Kena campur lagi tak tahu berapa bilion ni. Jadi apakah vaksin-vaksin yang dibeli itu masih tak mencukupi? Jadi perkiraan macam mana kamu gunakan? Waktu minta dulu kata untuk 28 juta rakyat kita ni akan menerima suntikan 2 dos. Hari ini seolah macam tak cukup pula dah. Kena nak cuba pula itu, cuba ini. Saya haraplah supaya Menteri Sains Teknologi ni konsentrate lah dengan kerja anda. Tak payahlah nak fikir bukan-bukan. Pastikan vaksin itu cukup. Pastikan setiap warga kita ni mendapat suntikan. Itu saja. Kita bukan nak buat kempen supaya jangan suntik. Sebab ini memberi anda ketakutan pula. Ini Datin Sri Ciputri Aisyah dah share. Saya tak tahulah. Kemudian jadi bagi saya inilah keadaan saudara yang membuatkan kita seolah-olah lepas satu permasalahan mereka nak memperlihatkan bahawa mereka sebagai menteri bijak sangat. Dulu zaman Pak Lah bolehlah cakap Hang Nadim lah apa semua. Bukanlah saya benci pada dia, tidak, tapi buat kerja elok-elok lah. Jangan nak buat pengumuman lepas satu-satu, akhirnya rakyat yang pening. Pening, brother. Jadi lain kali kita semua jadi macam mabuk ketum lah kita budak ni. Apa khabar Puan Salamiah Ahmad? Apa khabar Nuraila Ibrahim? Waalaikumsalam. Itulah nampak gayanya. Lepas satu-satu. Baik saudara, kita pergilah dengan moderator kata hari ini. Apa kata Buya Hamka? Dia kata jika engkau fikir engkau miskin, maka senangkanlah pula hatimu. Kerana engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa. Iaitu penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Jadi senangkan hatimu kerana tiada orang yang akan merasa hasad dengki kepada engkau lagi lantaran atas kemiskinanmu. Jadi bersyukurlah. Kalau kita miskin pun kita bersyukur. Kalau kita kaya pun kita bersyukur. Jadi itu kata-kata mutiara daripada Buya Hamka. Saudara, hayatilah setiap kata-kata para pandita, orang bijak pandai yang ditinggalkan untuk kita. Saya cuma sekadar memberi pencerahan saja saudara ya. Baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, berbelanja tanpa had negara bakal bankrupt. Kerana itu kita menuntut agar segeralah parlimen ini dibuka ya saudara. Tajuk perbincangan malam ini, berakhir sebuah penantian. Akhir sebuah impian. Sedap-sedap juga, puitis sikitlah. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni apa kata pantun Pak Nazir. Saya suka sangat dengan Pak Nazir ni. Pantunnya, bahasanya indah, cara beliau menyindir, beliau memberi kesedaran, begitu tersusun. Jadi tidak menyakiti hati orang, saudara, tapi membuatkan kita berfikir. Kata Pak Nazir, Kak Lijah berbaju merah, baju Bang Jaafar warnanya sama. Apabila wajah menyerlah, marah, perlulah sabar, diberi utama. Jadi kalau kita marah sangat, wajah kita ni jangan tunjuk. Sabar. Sabar. Wa amilus sabirin. Kemudian kata Pak Nazir lagi, mencari belut bersama Pak Jabar. Pukul 1 baru berhenti. Apabila mulut tersenyum lebar, tentu sesuatu berkenan di hati. Tak tahulah Pak Nazir, kalau tersenyum lebar dengan Cik Mac Molek tu gambarnya, mungkinlah ada sesuatu berkenan di hati. Mungkin. Ini bahasa orang lama. Terima kasih Pak Nazir atas pantun yang begitu indah. Cuma saya ingin memberi peringatan. Dan memberi peringatan, mesti saya nyatakan setiap malam, mungkin saudara tak suka, tapi saya harus menyatakan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun Instagram atau apa sahaja media elektroniknya, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen dan suntingan yang dilakukan. Jadi oleh itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen dan membuat suntingan.
Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Dan ingat saudara, ruangan saya ini bukan untuk berkempen sesiapa, walaupun saya warga UMNO, tetapi adalah untuk sekadar memberi pencerahan. Agar sekurang-kurangnya mungkin perkara ini, mungkin saya betul, mungkin saya silap. Dan sebab itu prinsip kita adalah we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh mengelontarkan pandangan dan akan saya santuni kalau menggunakan bahasa yang baik-baik. Dan tolonglah, jagalah bahasa kita. Cernakanlah jiwa kita ini warga bangsa cinta damai, warga bangsa yang harmonis. Kita bukan warga bangsa yang boleh diupah, bukan warga bangsa yang boleh melakukan apa saja mengikut kehendak hati kita. Okey, saudara? Sebenarnya saya kadang-kadang bertanya juga, tahukah kita jerit kehidupan rakyat? Jerihnya kehidupan rakyat hari ini. Sebab itu keadaan kalau kita tengok di pasar-pasar, banyak yang termenung daripada yang sibuk membeli. Dan dalam keadaan begini, masih ramai lagi terkurung di rumah. Kita dalam keadaan terpenjara. Nak cari kehidupan tidak boleh sebab ada PKP, larangan darurat sebagainya. Sebab itu kita berdoa agar segeralah tabir darurat ini segera dibuka. Sebab kita nak mencari sinar kehidupan. Kasihanilah rakyat. Saudara. Dan sebab itu sekarang ni saya tengok dalam keadaan lepas saja sidang Dulia Mulia Tuan Agong, tiba sekarang ni sibuk pula cerita tentang SD. SD ini Statutory Declaration ataupun surat akuan bersumpah. Sudah ada cerita wakil rakyat ini didatangi oleh orang tertentu untuk menyokong orang ini. Seolah-olah jeda waktu ataupun seolah-olah besok Tan Sri Muhyiddin akan diturunkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini yang melakukannya itu orang yang ada dalam kabinet sekarang. Bukan di luar. Bukan dari kalangan parti pemangkang, kalangan menteri-menteri. Apakah mereka sudah kurang yakin? Dah mula start bergebut-gebut mencari sokong orang ni. Nah, cuma persoalan saya, kenapa dijadikan begitu? Apakah ketentuan seseorang untuk jadi pemimpin, untuk dilantik sebagai Perdana Menteri hanya menerusi SD? Seandainya Tan Sri Muhyiddin mengambil keputusan untuk berundur diri, dia kena pulangkan balik pada Duli Yang Mahmula Yang Bertuan Agong. Bukan diacu-acuan orang itu orang ini. Saudara kena ingat, Agong mempunyai absolute power untuk melantik sesiapa yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Tak payah nak tunjuk proof orang ni dapat. Kerana kalau pakai SD sekarang ni, kira macam ni tak boleh. Sokong PN, macam mana? Dan sekarang ni saya tengok, Allah, sedih tu sebenarnya. Sudah ada pula satu naratif, satu tulisan dalam Facebook, dalam alam maya, sudah mula start berkempen. Seolah-olah benda ini akan berlaku. Kononnya ada jajaran UMNO akan bekerjasama dengan Parti Keadilan, PKR, campur pula dengan DAP, maka yang bakal memerintah negara ini majoritinya adalah pemimpin bukan Melayu Islam. Maka pimpinan Melayu Islam bukan Melayu Islam ini akan menjatuhkan pimpinan kerajaan Islam. Ini apa hal ni? Belum apa-apa lagi. Soalnya sekarang ni kenapa dia cerita tentang itu? Sebab kita tak fikir pun rakyat, yang rakyat mahu sekarang ni aku nak hidup. Kita mahu terus hidup. Kita mahu keharmonian. Kita mahu kemakmuran. Pulangkan kembali keharmonian itu pada rakyat. Ini soalan anda nak mencetuskan itu. Itu soal pilihan raya akan datang. Bukan masanya kita nak bercakap soal ini. Ini tidak. Konon-kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi sudah pun mengadakan pakatan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas itu ada pula DAP. Nah, saya kata kalau begitu, pakatan harapannya, kalau DAP, dia nak campak ke mana-mana. Amanah ada 11 orang situ. Kalau Amanah ada 11 orang Melayu kat situ. Ahli Parlimen Melayu. And then dia Parti Keadilan. Ada lebih kurang 25. Kalau 11 campur 25, dah 36. Habis UMNO, 41. Dah 70 lebih. Mana masanya katakan bahawa bukan Melayu menguasai Melayu? Bukan Islam. Jadi soal sekarang ni ditonjolkan. Isu agama, isu rasis. Ini yang ditegur oleh ke bawah Duli Yang Mahmulia yang di Pertuan Agong semalam. Maka baginda merasa melihatkan keresahan rakyat dengan politik rasis yang boleh memecah belahkan perpaduan kaum.
Kenapa anda nakkan sangat kuasa ni memburuk-burukkan? Kalau anda nak kekal berkuasa, itu urusan masalah sekarang ni, kenapa anda mula diburu ketakutan? Kenapa? Sebab anda sudah merasa nikmat. Inilah sebenarnya. Ada macam-macam naratif politik dimainkan, hampir sedangkan dia orang seolah-olah sebenarnya mereka sudah semakin hilang cengkaman. Jadi politik resis ditularkan kononnya apabila UMNO bersama PKR membentuk kerajaan campuran akan ada di AP. Maka negara ini bakal diperintah oleh bukan Islam. Sebagaimana Pakatan Harapan tempoh hari. Pula dah. Saya tengok pula yang menularkan cerita ni, mereka juga yang dulu buat dalam Pakatan Harapan. Saya pun tak faham. Jadi rakyat dihidangkan dengan political of fear. Dengan ketakutan politik. Dan unjuran cara mereka berkempen penuh dengan klise. Guna isu agama lah. Nah, kalau nak isu agama sekarang ni, kita nak tanya lah. Sekarang ni berapa orang pimpinan lebay-lebay yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional? Kenapa masjid tidak dapat dipertahankan? Kenapa masih ada lagi masalah sajak tak selesai? Apa jadi dengan undang-undang RUU? Banyak isu kalau kita nak mainkan. Jadi bagi saya sudahlah, tak payah. Kita sekarang ni, kita warga cinta damai. Kita mencari keharmonian dalam berpolitik. Tak payahlah kita main orang itu, orang ini memburukkan. Sebab itu, Tan Sri Syarif Samad juga mengakui, beliau mengesahkan memang wujud gerakan khianat untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Jadi veteran UMNO Tan Sri Syarif mengakui wujud gerakan khianat untuk menumbangkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Katanya memang ada dengar-dengar, sudah ada gerakan mengumpul akuan bersumpah dari ahli parlimen untuk tubuh satu lagi kerajaan baru. Itu dalam catatan Facebook dia. Tan Sri Syarif kata, dua kem yang didakwa sedang menggerakkan usaha berkenaan adalah pihak dalaman Jemaah Menteri Perikatan Nasional dengan gabungan Menteri UMNO dan Bersatu. Manakala sebelah pihak lagi adalah Pakatan Harapan yang mengimpikan kerajaan baru yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimanapun beliau berkata, gerakan membabitkan Menteri UMNO itu tidak mendapat restu dari pimpinan tertinggi UMNO. Kerana beliau adalah ahli Majlis Tinggi UMNO dan UMNO tidak pernah bersidang lagi. Jadi diwujudkan gerakan sebegini. UMNO, kata Tan Sri Syarif, bercakap terang-terang, kita tak mahu bersatu. Pada PRU 15 akan datang, pocik elek dengan Perikatan Nasional. Dia tak main khianat politik lah katanya. Sebab semalam tular kenyataan bertajuk hentikan politik khianat sesama Perikatan Nasional oleh Ketua Pemuda Bersatu pula dah. Ini seorang lagi ni, tiba-tiba dia kata hentikan permainan politik khianat. Nak jatuhkan presiden dia. Dan saya kata sekiranya kenyataan itu benar, ia disifatkan sungguh menarik kerana apa yang disuarakan adalah mengenai gerakan khianat dalam PN yang nak menumbangkan Perdana Menteri dengan mengumpulkan SD di kalangan ahli parlimen dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya kata lucu. Jadi kata Tan Sri Syarif, tajuk kenyataan hentikan politik khianat sesama Perikatan Nasional. Kalau sesama PN ni, ia hanya libatkan dalaman Bersatu dan PAS dan dengan PAS je lah. Ke UMNO tidak berada dalam Perikatan Nasional. Jadi jangan libatkan UMNO. Jangan buatkan naratif UMNO begitu. Jadi katanya, makanya ada dalam Bersatu tu, sebahagian besar dalam Bersatu adalah mereka yang biasa, yang telah mengkhianati parti asal mereka sendiri. Dia kata jangan tunjuk-tunjuk kat orang. Mereka yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional hari ini adalah yang dalam Bersatu sendiri, adalah sebahagian besar dalam Bersatu itu adalah orang-orang yang biasa mengkhianati pimpinan ataupun parti asal mereka sendiri. Azmin Ali dengan geng PKR-nya atau kartel. Hamzah dengan menteri-menteri daripada UMNO-nya. Tapi mereka bukan lagi ahli UMNO. Jadi jangan babit ke UMNO. Itu kata Tan Sri Muhyiddin. Jadi betul lah dia kata Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Syarif kata, betul lah cakap Tuan Musa Hitam. Kerajaan perikatan sekarang ni macam kerajaan main masak-masak. Tapi tak pandai masak. Kerana masakan tak sedap. Campur ramuan yang tak kena. SD lagi. Takkanlah negara dan rakyat nak lihat satu lagi Perdana Menteri baru yang ketiga semenjak Barisan Nasional ditumbangkan. Sudahlah jadikan kerusi politik ini satu rebutan yang bukan-bukan. Okey saudara, itu gambaran yang berlaku hari ini. Saya beri pencerahan sebab saudara akan dengar, saudara akan lihat naratifnya, sudah nampak pun dah
mereka sudah mainkan sekarang ni. Zaid Amidi begitu, Anwar Ibrahim begitu, DAP begitu. Jangan percaya. Sehingga saat ini belum ada sebarang gerakan. Ya, saya boleh mengesahkan ini daripada pimpinan tingkat 38. Tadi pun saya telah menghubungi melalui telefon. Resah juga saya, betul ke? Dia tak ada apa pun. Tapi mereka mewujudkan naratif begini. Siapa yang mewujudkan? Adalah menteri-menteri yang dalam Perikatan Nasional. Yang tak sabar-sabar nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri. Jadi, okey. Ramai orang bertanya saya. Ini tentang tajuk kita sebenarnya berakhirnya sebuah penantian. Okay? Ramai orang bertanya pada saya, apa pandangan saya terhadap mesyuarat dan keputusan daripada Majlis Raja-Raja Melayu semalam. Dan sebab itu banyak panggilan dan pandangan mereka minta pandangan tentang kenyataan daripada Tan Sri Syed Daniel selaku penyimpan mohor besar Raja-Raja Melayu. Okey? Jawapan saya mudah aja. Situasi tersebut adalah bagaikan kita menanti pengumuman semasa mau mengetahui apakah esok hari ada hari raya atau tidak. Selalunya penyimpan besar mohor Raja-Raja Melayu ni dia akan sebutlah menjunjung titah duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu adalah diisyarkan bahawa esok hari raya. Dan semalam bila apa yang diperbincangkan, pernyataan berhubungan perbincangan antara Raja Melayu bersama Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, dia saya tengok dah jadi macam minit mesyuarat pula disiapkan, siapa yang hadir dan sebagainya. Dan keputusan itu amat menggembirakan rakyat, seolah-olah hari raya. Cuma belum masa lagi lah, belum masak lagi, mangkor lagi kata orang Perak. Ternyata ia amat menggembirakan rakyat menerima perkabar dari sana setelah sekian lama. It's too long, brother. Lama sangat bahawa hidup dalam jerih penantian dan menanti jawapan apakah situasi darurat, persoalan kehidupan mereka semakin terjerat dalam kerutan ekonomi dapat disantuni. Jadi semalam adalah ia bagaikan membuka halaman kehidupan yang baru. Ia bagaikan ada sinar kehidupan. Begitulah sambutan rakyat menjunjung kasih duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, tempat seluruh rakyat berpayung. Ampun tuanku, sesungguhnya rakyat menerima dengan penuh keterbukaan. Tapi malangnya sekarang ni sudah terdengar pula adanya pula kilas mengilas di kalangan pimpinan kerajaan yang menimbulkan pelbagai keraguan di hati rakyat. Sebab itu tadi saya menatap kenyataan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan. Beliau dengan tegas menyatakan kerajaan wajar memanggil sidang parlimen dengan kadar segera dan tidak perlu berdolak dalik dengan memberi alasan terhadap kenyataan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan Yang Pertuan Agong. Dia kata Datuk Mak Hassan, pengumuman Putrajaya menerusi pelan pemulihan negara yang mengatakan parlimen boleh dibuka menjelang September atau Oktober bukan satu kepastian dan tertakluk kepada pelbagai syarat seperti pengurangan kes kadar vaksinasi adalah tidak menepati dengan titah tuanku Raja-Raja Melayu. Jadi kata Datuk Mat, parlimen tidak memerlukan pelbagai fasa dan syarat untuk dibuka. Ia adalah medan sebenar segala usaha pemulihan diperdebat dan diperbincangkan. Titah dan hikmah yang di Pertuan Agong sewajarnya diterjemahkan segera dan jangan pula kita mempolitikkan titah baginda itu. Ini semua tidak akan membantu memulihkan soalan negara dengan tuntas. Apa jua alasan, kata Tok Mat, untuk melengahkan pembukaan parlimen bukan sahaja tindakan anti-demokrasi tetapi menyinggung kemuliaan dan kebijaksanaan institusi Raja-Raja Melayu yang bebas dan berada di atas politik. Itu kenyataan Tok Mat. Dia kata kalau di sekolah dulu, bila cikgu minta kita buatkan kerja dengan segera, artinya kena buat cepat-cepat lah. Sebab itu kita panggil mi segera, Maggi mi. Sebab dalam tempoh 5 minit, segera tu cepat lah. Bukannya nak tunggu sebulan, 2 bulan. Macam kita lah, kalau bapak kata, mandi, masa kita kecil dulu, cepat mandi, nak solat maghrib ni. Mana ni waktu kita begitu terbatas. Yang nak lewat-lewat ni apa hal?
Saya dapat kiriman macam dulu macam kita dulu kalau dalam bila waktu malam balik daripada mengaji Quran, dah buat kerja sekolah apa semua, mak kata masuk dalam kelambu. Kita dulu tidur dalam kelambu. Masuk segera kata mak. Kalau tidak nanti kamu ada hantu kopek. Kelang kabut kita masuk dalam kelambu. Itu artinya segera. Bukan boleh bertangguh-tangguh, bukan bagi balik alasan kena tangguh itu, tangguh ini. Dan dalam pasukan beruniform, sahabat saya Saudara Azmi, saya gelak juga tadi. Dia kata dia di Kelantan. Saudara Azmi ni lucu orang dia. Dia kata tadi dia lepas usai dia makan malam, lepas tu dia nak basuh pinggan. Tengok-tengok dia kata air tu TO. Tarik punya air. Ketika di Kelantan masih selesai lagi lah masalah air. Saudara Azmi bersabarlah orang Kelantan. Ini culipan sedikit, keluar sikit daripada tajuk. Jadi kata Saudara Azmi, beliau dulu satu ketika pernah berada dalam pasukan beruniform. Dalam pasukan uniform, bila ketua mengatakan segera, artinya ASAP, as soon as possible. Dan setiap orang akan menjawab, yes sir. Tak ada pula cakap, wait, I have to go to toilet. Jawabnya, kena pumping lah jawabnya. Ataupun kena deralah kamu. Jadi saya hairan lah. Dia takut sangat mereka. Jadi bagi saya lah agak lucu lah bila Menteri Jabatan Pemerintah pula boleh bagi arahan. Ini satu hal lagi ni. Dia pula bagi arahan kalau sidang parlimen nanti dia kata hanya untuk membincangkan masalah COVID-19. Cerita COVID ni dah 2 tahun dah kita dengar. COVID sana, COVID sini, COVID itu, COVID ini. Alasan demi alasan. Lepas tu pula dia kata sidang parlimen tumpuan kepada COVID. Who are you? Anda siapa? Mereka ahli parlimen bebas duduk bercakap. Parlimen nak dibuka sebab rakyat nak tahu. Bukan hanya COVID, sebab kesan daripada COVID itu menyangkut soal ekonomi. Jadi rakyat nak tahu, wakil rakyat akan bertanya, apa peruntukan yang dah diluluskan? Berapa banyak dah bagi? Bagaimana penyampaian? Sejauh mana kamu menyantuni ekonomi negara? Nah, ini keadaannya yang boleh cakap, bercakap tentang COVID saja. Mengerti orang lain, yang lain tak boleh. Seolah nak diatur-atur. Jadi saya kata luculah dia ni. Malah saya nak sebut. Sekarang saya katakan nanti lebay-lebay ni, marah pula kat saya. Saya bukan saya ada kebencian, tidak. Tapi kadang-kadang bila nak buat kenyataan sebagai menteri, carilah kenyataan yang bermutu. Ini tidak. Parlimen membincangkan hanya soal COVID-19. Jadi seolah-olah nak dia susun atur pula. Ini tak sepatutnya. Jadi bagi saya sekarang ni, bila sebut parlimen, sesuatu yang menerpa dalam fikiran saya. Daripada siang tadi, saya fikir, apa sebenarnya orang ni yang takut sangat dengan parlimen ni? Apakah dalam parlimen tu, dalam bangunan parlimen tu, ada hantu jerangkung? Ada hantu jerangkung yang nak tunggu masa je, nak sedut darah? Apakah begitu? Sebut parlimen merupakan ketakutan yang amat sangat di kalangan mereka yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kamu tak ada apa-apa, biarlah. Parlimen nak bersidang besok ke, nak bersidang minggu depan ke, apa ada masalah? Jadi saya fikir, mungkin ada silap kot. Sebab itu sekarang ni, seolah-olah mereka mau melengah-lengahkan. Dari awal lagi, sejak darurat diumumkan, mesti ada sidang parlimen, kata tuanku, melalui usahanya, tak terlaksana. Dan kalaulah parlimen ni dienjak lagi sampai bulan September, Oktober, ini sudah melanggar peraturan. Parlimen mesti bersidang dalam tempoh 6 bulan. Daripada tarikh mula berakhirnya. Kita berakhir dulu bulan 12. Bulan Disember. Kalau Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Bulan ni kena sidang dah. Kalau kamu tangguh lagi, Jun, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Kita melakukan sesuatu melanggar peraturan parlimen. Takut sangat. Kenapa? Bukankah kalau kita nak buat, nak tunggu esok ke, seminggu ke, masanya pasti akan sampai juga. Kamu nak tangguh sebulan, kamu nak tangguh seminggu, tangguh 2 minggu, nak tangguh 3 minggu, pasti akan sampai the day of the parliament have to sitting. Bila waktu begitu nak lari ke mana? Sebab itu saya kata mungkin mereka ni ada kesalahan. Kerana mereka mungkin ada dosa kepada rakyat. Dosa-dosa yang tidak terampun oleh rakyat. Yang rakyat akan sampaikan
melalui wakil rakyatnya. Dan mereka telah merasakan bahawa mereka akan kehilangan kuasa. Sebab itu saya kata, berapa lama nak bergayut dengan kuasa yang sebegitu rapuh di anjung kuasa, di anjung Seri Perdana. Jadi bagi saya lah, kenapa takut sangat dengan sidang parlimen ni? Macam seorang pesalah menanti hukuman. Sebut parlimen, oh kita tunggulah, kita tangguh. Seolah-olah berlangsungnya sidang parlimen macam hari nak kiamat. Orang ni buat kenyataan, menteri ni buat kenyataan, kerajaan tak salah. Kita tak cakap pun kerajaan salah ke tak salah. Buka sidang parlimen. Biar ahli-ahli parlimen, mereka yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau anda meratuk kesilapan, tunggulah, memang kena balon lah. Takut, apa nak takut sangat? Ini PN tidur pun mimpi dekat kursi. Sebab ceritanya banyak. Ceritanya banyak, ada menteri sub VIP dalam parlimen. Mesti sebenarnya akan berbangkit. Macam mesti ahli parlimen akan tanya, kita nak tanya menteri luar, kenapa kamu boleh cakap Big Brothers kepada menteri luar Cina? Mesti akan tanya, dia akan tanya pula, ahli-ahli parlimen akan bertanya pada menteri sains teknologi, peruntukan yang kami luluskan, kenapa tak habis sehingga kan tuanku di Selangor menjerit, kenapa warga Selangor meningkat terus? Apakah benar jumlah data-data yang dikeluarkan? Benda ini akan disoal. Jadi kau takut apa benda? Betul saudara Maisa, apa benda yang nak disembunyikan? Saya pun tak faham. I cannot brain, brother. Takutnya. Sebab sekarang ni ramai yang sebenarnya tak mampu lagi lah nak tunggu. Sebab itu saya tengok Datuk Seri Najib, dia dalam cuipan dia mengatakan agar pimpinan kerajaan jangan buang masa. Sebab kita akan tuntut perkara yang sama. Ini sebenarnya Datuk Seri Najib dah menyatakan jangan buang masa. Sebab kita akan tuntut perkara-perkara yang sama apabila parlimen disambung bersidang di mana ordinan darurat akan dibahas. Ini ketakutan mereka. Sebab itu kata laksanakan dengan segera. Sebab negeri-negeri seperti Kelantan dan Kedah sudah pun di bawah PKP 3.0 sejak bulan April. Mana pada PKP seluruh negara sudah berjalan lebih sebulan daripada 12 Mei. Jadi ramai yang tak mampu nak menunggu lagi. Sebab tuntutan UMNO khususnya, ini sebenarnya dong takut ni. Sebab tuntutan ahli-ahli parlimen UMNO yang dipimpin oleh Zaid Hamidi bersama dengan Datuk Najib dan Datuk Ahmad Maslan. Tuntutannya moratorium pinjaman automatik tanpa faedah untuk tempoh 3 bulan bagi B40, M40 dan PKS. Mana? Nak jawab macam mana? Mungkin ini ketakutan mereka. Sebab itu kata Datuk Najib, arahkan bank. Hentikan panggilan dan surat menuntut bayaran dari peminjam selagi negara masih lagi dalam total lockdown. Kalau itu yang anda lakukan, apa nak takut? Laksanakan aja. Saya dah bercakap stroke of pen. Menteri Kewangan bagi tahu pada Bank Negara. Jadi selaku Governor Bank Negara bagi tahu pada bank. Tak ada masalah. Ini bila kita tak buat begitu, bank pun lari. Dia kata ini macam mana kerajaan? Sebablah tutup Ongkos Bank. Berapa banyak cawangan dah lari. Citibank pun nak lari. Sebab dia kata tak ada benda nak dipegang. There is nothing to hold. Dan kepimpinan negara seolah takut itu, takut ini. Begitu juga dengan iSinar 2.0 dan iLestari. Dah tak ada sinar, dah malap. Jadi tentulah mereka takut untuk berhadapan dengan wakil rakyat ni. Sebab itu sekarang ni naikkan bantuan tunai. Buatlah sekarang ni. Aja bagi sama ada yang bujang ke B40, M60, M4. Laksanakan. So, kembalikan diskaun bagi bil elektrik. Jadi kalau kasih on sekarang semua ni, jangan tunggu sampai rakyat jadi langka. Langka ni jadi tak menyawa lah, brother. Ini gambaran yang kata Datuk Najib, saya lucu tengok. Dan sebenarnya tak ada satu pun ayat yang memperakui keberkesanan pentadbiran kerajaan PN. Sebenar-benarnya saudara. Sebab bila saya baca balik ulang 2-3 kali pengumuman yang dibuat oleh penyimpan moho. Penyimpan moho besar, Raja-Raja Melayu. Tak ada pun ayat yang memperakui keberkesanan pentadbiran kerajaan PN. So dalam kenyataan yang di Pertuan Agong maupun dalam perincian diberikan oleh penyimpan moho bagi menzahirkan titah yang oleh Raja-Raja Melayu, tak ada pun ayat yang memperakui keberkesanan. Bahasa-bahasa istana yang dizahirkan melalui kedua-dua pernyataan dikeluarkan menjurus kepada
kebimbangan bersulam, keresahan sebagaimana yang didepani rakyat akan keadaan negara serta kehidupan rakyat ketika ini, termasuk kesan COVID-19 yang semakin parah meskipun kerajaan Perikatan Nasional telah diberi kuasa penuh. Amat jelas pendirian dititahkan oleh Yang Tuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu akan pendirian berkecuali. Namun baginda mahukan nyawa dan kehidupan rakyat, macam saya katakan semalam, yang saya bacakan semalam. Baginda mahukan nyawa dan kehidupan rakyat wajib diutamakan. Dan demikian juga pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Inilah mereka takut. Mereka takut berhadapan, buatlah macam-macam naratif. Kata itu, kata ini. Kita menjunjung daulat tuanku. Kita menjunjung kasih pada tuanku. Jadi, titah yang di-Pertuan Agong mau parlimen sidang mesti dilakukan dengan segera saja. Tak boleh tunggu-tunggu lagi dah. Sebab itu kenyataan media daripada Presiden UMNO. Tadi dia hantar kiriman, saya dapat juga. Yang ini juga saya perlu baca sebab mungkin saudara tak baca, saya baca pendek saja. Kata Datuk Seri Hamidi sebagai Presiden UMNO menjunjung kasih dan menyokong penuh titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang telah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan ini jelas menzahirkan kebijaksanaan dan keprihatinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu terhadap segala keresahan dan kegelisahan. Dan saya amat menghargai kecaknaan, ini kenyataan daripada Presiden, saya amat menghargai kecaknaan Seri Paduka Baginda yang mengambil kira segala isu dan pendirian parti yang dipersembahkan ketika sesi menghadap pada 11 Jun lalu. Artinya, sebagai Presiden UMNO, Datuk Zahid telah pun menghadap pada 11 Jun lalu, telah pun menyatakan dalam sesi menghadap tersebut, saya turut menjelaskan bahawa parlimen harus dibenarkan berperanan sebagai platform rasmi menyuarakan pelbagai suara hati rakyat yang sedang dalam kesempitan seperti tuntutan moratorium, automatik secara pukal, kawalan harga barang, iSinar, iLestari dan pelbagai bantuan khas kepada rakyat sekaligus memulihkan semula ekonomi negara. UMNO turut mempersembahkan pendirian berkenaan dengan keperluan untuk darurat tidak diteruskan selepas 1 Ogos 2021 kerana kemudaratannya lebih besar kepada negara. Sedangkan tanpa darurat pun kerajaan masih boleh menguruskan isu-isu berkaitan dengan COVID. UMNO juga mendukung dan memandang serius saranan Seri Paduka Baginda akan keperluan mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh serta berupaya berfungsi secara efektif dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Sekali lagi, UMNO ingin merafakkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih yang tidak terhingga kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang sentiasa menjadi sandaran dan payung tempat rakyat berteduh di saat-saat rakyat amat susah dan gelisah memikirkan tentang kelangsungan. Itu adalah kenyataan daripada Presiden UMNO. Sekarang saudara, masalah saya tengok tiba-tiba sekarang ni kenyataan daripada yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ini satu hal lagi ni, Datuk Azhar Azizan Harun. Bila dia kata Tan Sri Mahyadin Mak Yassin berhak menetapkan tarikh untuk parlimen bersidang semula atas alasan yang dirasakan wajar merupakan pelanggaran. Bagi saya ini merupakan pelanggaran terhadap sistem pemerintahan negara. Sebab itu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dah menegur. Baginda mahu separation of power, pembahagian kuasa, eksekutif, legislatif, jurisdiksi mesti dipisahkan. Tidak boleh ada orang ini menguasai orang ini, orang ini menguasai ini. Tetapi kenyataan daripada speaker membuktikan bahawa speaker tunduk pada kehendak Perdana Menteri. Speaker sudah tunduk kepada eksekutif. Ini bercanggah. Sepatutnya urusan parlimen, urusan speaker. Tak perlu nak tanya Perdana Menteri bila nak. No, speaker merasakan bahawa kita nak mengadakan mesyuarat, kita nak mengadakan persidangan sejajar dengan kehendak Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dah minta supaya parlimen bersidang. Sebab beliau sendiri pun dah menyembah takzim pada tuanku. Dan kedudukan dia tu dengan ketua eksekutif. Jadi bila dia kata begitu, seolah-olah Perdana Menteri menentukan. Ini membuatkan speaker tidak dilihat berkecuali. Sepatutnya dalam pembahagian kuasa,
separation of power. Kita ada 3 pembahagian. Okey? Sama sekali of course lah dunia Yang Bertuan Agong. Di bawah kita ni ada 3 cabang. Cabangnya adalah eksekutif. Eksekutif adalah kerajaan. Kerajaannya menteri, timbalan menteri, semua yang jentera kerajaan. Kemudian satu lagi legislatif, iaitu parlimen ataupun dewan rakyat, dewan negeri. Parlimen tu terbagi pada 2, satu dewan rakyat, satu dewan negara. Jadi diorang ni tidak tertakluk pada kehendak eksekutif, tidak tertakluk. It's a free. Sebab apa yang akan dibahaskan di parlimen tak boleh ditentukan oleh eksekutif. Speaker aku berkecuali dengan apa pandangan ahli-ahli parlimen. Dan bila diputuskan nak buat sidang parlimen, Speaker akan mengeluarkan notis kepada ahli-ahli. Dengan ini diberitahu pada ahli-ahli yang berhormat semua, parlimen akan bersidang pada sekian-sekian bulan. Tempohnya adalah 28 hari. Dia tak perlu nak bercakap bahawa kena tunggu keperluan Perdana Menteri. Jadi ini Speaker seolah-olah menunjukkan pada dunia luar, pada rakyat, bahawa eksekutif menguasai legislatif. Kalau eksekutif boleh menguasai legislatif, eksekutif juga akan menguasai judiciary, badan kehakiman. Jadi rakyat kata, betul lah kot. Ini menimbulkan persepsi rakyat tidak berlaku pembahagian kuasa. Sepatutnya judiciary, badan kehakiman, dia bebas. Dia nak cah siapa ke, dia nak buat keputusan macam mana ke, orang ni bila nak dibicarakan, dia tak boleh eksekutif kata, bila nak bicara orang ni. Tak boleh. Dalam bahasa kasar kita lah, suka mak bapak aku lah. Jadi sekarang ni kita ada ketua hakim negara. Itu Tengku Maimun. Jadi Tengku Maimun terpulang pada dia lah. Dia ada dengan dia punya jemaah hakim-hakimnya. Ada hakim mahkamah tinggi, ada hakim mahkamah rayuan, ada mahkamah persekutuan, ada hakim mahkamah magistrate. Banyak hakim-hakim. Takkan eksekutif pula nak menguasai hakim-hakim? Sebab itu sekarang ni orang akan melihat, eksekutif menguasai semua. Ini sudah rosak sistem kita. Sedangkan inilah yang dituntut oleh raja-raja Melayu. Supaya baginda minta sistem raja berperlembagaan. Demokrasi raja berperlembagaan hendaklah dilaksanakan sepenuhnya. Artinya separation of power. Speaker tak boleh dengar cakap. Ini menteri pula boleh cakap. Parlimen nak bersidang begini-begini. Speaker kena dengar. Speaker dia dilantik di kalangan ahli-ahli parlimen. Jadi anda sudah membuka ruang untuk ahli parlimen mencabar anda di Dewan Parlimen nanti. Macam mana dengan Speaker Dewan Negeri? Macam mana dengan Speaker Dewan Negara? So, jawatan Speaker ni kalau dalam protokol, protokol di Istana Negara misalnya, bila dengar ini dititahkan menghadap, Agung datang, majlis raja-raja, mana semua raja-raja. Dan selepas majlis raja-raja termasuk 4 undang di Negeri Sembilan itu, maka 3 cabang ni, Perdana Menteri, Ketua Hakim, Speaker, dan duduk mereka setara. Macam mana Speaker boleh buat kenyataan begini? Saya pening kepala, saya kata, I cannot brain. Ya ini apa hal lah? Kamu berada di kedudukan yang tinggi, kamu merendahkan martabat Speaker sendiri. Apabila kamu kata terpulang pada Perdana Menteri. Tak payah cakap lah. Kalau betul-betul pun, telefon je lah. Amat berhormat, Tan Sri, bila kita nak buat persidangan ni, agak-agak sesuai bila. Kena panggil lah. Tak perlu diwawarkan kerana Speaker mesti berkecuali. Speaker dalam separation of power. Begitu juga dengan Ketua Hakim. Saudara, saya dalam keadaan begini. Jadi sebab itulah sekarang ni timbul pula cerita baru. Ini cerita baru ni sebab 2 hari lepas. Patutnya saya ulas malam tadi. Tak kesempatan. Ini tentang keabsahan, the legitimacy of the Prime Minister. Kerana 2 hari lalu tular di laman media sosial berhubung surat perkeliling yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Dr. Haji Mazuki Mohamad berhubung nama sebenar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini satu hal lagi ni. Sebab saya baca dia punya ayatnya, dia kata, menurut surat perkeliling tu, ayatnya begini, susulan pandangan Jabatan Peguam Negara adalah dimaklumkan penggunaan nama resmi Perdana Menteri adalah seperti berikut. 1. Mai Ad-Din Mat Yassin atau Tan Sri Mahi Ad-Din bin Haji MD Mat Yassin. Jadi
Kenapa susulan daripada pandangan Jabatan Pegawai Negara? Of course, kes sudah pernah buang kes di Shah Alam. Jadi, bila susunan daripada Pegawai Negara ini menimbulkan reaksi spontan di kalangan warga netizen yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri. Waktu dia angkat sumpah lah, waktu dia bertanding di parlimen Pago, apakah sekian lama dia menggunakan nama Tan Sri Muhyiddin, keabsahan, legitimasi. Saya sebenarnya dalam soal begini saya harus berlaku adil. Saya nak membela Tan Sri. Dari segi rule of law dan sebagainya, bagi saya lah, pandangan saya, mungkin saya bercanggah pandangan dengan pegawai-pegawai yang lain. Kerana Tan Sri Muhyiddin ke, Tan Sri Maidin ke, Maidin ke adalah orang yang sama. Macam kalau perbicaraan, orang ni dituduh melakukan kesalahan begini-begini di mahkamah. Jadi nama ni boleh diperbetulkan di mahkamah. Orang sama tak ada masalah sebab batang tubuhnya begitu. Persoalannya, jadi jangan kita pertikaikan, dia boleh angkat sumpah apa semua, dia sebagai Perdana Menteri, itu diri dia dengan Agung. Orangnya sama. Nah, saya kena ingat ya, undang-undang ni diwujudkan adalah untuk keadilan. Kita mesti memberi keadilan. Jadi bagi saya lah, orangnya sama, buat macam mana pun itulah dia. Itulah orangnya. Cuma masalah yang timbul apabila beliau menandatangani kepelbagaian dokumen. Ini masalah besar. Saya bagi contoh, kalau dia mempunyai akaun dekat bank, mana-mana bank lah, sekeping cek. Okey, kalau yang tukar pakai ni ini ATM card tu lain lah. Ini cek. Mau ditunaikan cek itu, maka tanda tangan. Kalau lari sedikit pun tanda tangan itu, maka bank akan reject. Cek tersebut tidak boleh ditunaikan. Itu dari segi pengeluaran wang. Bagaimana pula dengan perlantikan sebegitu ramai menteri? Sebab beliau yang menasihati Agung dan menghantar surat nama-nama itu. Apakah absahan? Apakah legitimate? Apakah ini disahkan bahawa menteri-menteri yang beliau cadang kepada Agung, kalau beliau menandatangani surat nasihat kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk melantik orang ini jadi menteri. Ini masalah besar ni, saudara. Begitu juga dengan timbalan-timbalan menteri. Apakah mereka ini sebenarnya sah? Ini persoalan. Begitu juga dengan pelantikan sebagai pengurusi-pengurusi JLC. Ini syarikat-syarikat yang bertaraf antarabangsa. Macam Petronas lah, macam PNB lah, pelantikan dengan ini yang Muhammad Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Kalau pula dia menandatangani, Allah, ini besar punya masalah. Sebab itu saya yakin, kan itulah sebabnya pejabat pegawai negara segera mahu memperbetulkan. Cuma persoalan kita, takkanlah lama sangat nak betulkan nama. Kenapa dibiarkan begitu lama? Ini yang kata, I cannot brain lah. Macam manalah benda yang begitu pun boleh akhirnya menimbulkan krisis. Negara kita sudah ada krisis. We have so many krisis. Dan lepas itu kita wujudkan lagi krisis. Berapa banyak krisis nak wujud? Letih sekarang ni. Lepas satu-satu Tan Sri Muhyiddin ni. Bukanlah saya nak marah pada beliau. Tidak. Bukan kita tak menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Kita menyatakan. Tapi kalau nama pun boleh dipandang begitu mudah, takkanlah tak ada orang penasihat. Sebab sekarang ni tentang yang kita persoalkan adalah validity. Validity dia sebagai Perdana Menteri yang melantik para duta. Beliau melantik para duta sebab pada Agong. Memanglah watikah pelantikan sebagai duta-duta keluar negara itu datang daripada Agong. Tetapi keabsahan itu, ini menyangkupi banyak aspek. Betul saya kata kalau keadaan beginilah Tan Sri, ini Saudara Abdullah Saleh lantikan tak sah. Nah, ini terpulang pada legal people. Saya tak tahu, saya bukan orang undang-undang. Cuma saya buat andai bagi saya mudah saja. Saya ada akaun bank, ambil bank, cek tu saya sign. Lari sikit sign, maka dengan sendirinya tak boleh ditunaikan. Begitu juga nama IC lain, nama ni lain. Bercanggah. Bila bercanggah, batal. Ini kena kifarah. Saya tak tahulah apa soal kifarah ke apa. Saya tak mau. Raza, menteri macam tak pakai akal bila nak bercakap. Tak tahulah saya, Raza. Saya tak mau menyerang menteri-menteri.
Cuma yang saya katakan, dalam keadaan sekarang ni, negara sudah cukup dengan krisis. Kita ada krisis pandemik, kita ada krisis ekonomi, kita ada krisis kepelbagaian krisis. Tak henti-henti, tiba-tiba timbul pula krisis ini. Sebab itu saya tengok sekarang ni, saudara, saya ketawa. Sebab bila saudara Arif Faizal, Makno Arifin, dia hantar celipan pada saya, dia kata ini tentang bila Makcik Kiah mengomel. Saya minta izin, dia kata info terkini dikabarkan Makcik Kiah baru saja dimasukkan ke hospital akibat terkejut dan tertekan apabila diketahuinya bahawa semenjak dari bulan Mac 2020 hingga penghujung bulan Mei 2021, rupa-rupanya kerajaan PN tidak pernah ada pelan pemulihan negara untuk menangani isu COVID. Jadi kesian Makcik Kiah, mana tak masuk hospital, beria beliau patuh dan berkorban untuk mengikuti PKP, PKPB, PKPP, PKPD dan darurat. Rupa-rupanya semua dibuat tanpa perancangan yang teliti. Jadi patutlah asyik gagal aja, kata saudara Arifin Faizal. Jadi menurut Makcik Kiah, Makcik tengok pelan pemulihan tu dah macam kejong terdesak. Jenuh Makcik fikir tentang pelan pemulihan tu. Ini tulisannya agak satire saya ya. Tapi Makcik nampak macam ada yang tak kena. Sebab pelan tu macam sengaja menyasarkan satu jangka tempoh yang terlalu jauh. Makcik tengok macam tindakan terdesak untuk menutupi kegagalan yang sudah melebihi setahun, setelah mendatangkan kesan yang besar terhadap kehidupan rakyat sebelum ini. Jadi sambung Makcik Kiah, dia kata, Makcik juga fikir bahawa mungkin pelan itu baru dibuat disebabkan mula rasa tekanan apabila baginda tuanku menitahkan agar ketua-ketua parti datang menghadap. Mungkin agaknya ramailah ketua-ketua parti politik ini berpendapat kerajaan telah gagal dalam menangani isu COVID dan ini dilihat bagaikan tiada pelan strategik. Saudara, lanjut Makcik Kiah lagi, Makcik lihat inti dalam pelan pemulihan itu juga terlalu mengambil masa yang lama. Sebab dalam situasi negara kita ini, dari sudut Makcik, ia agak tidak relevan kerana sepatutnya kerajaan merangka pelan pemulihan yang bercorak memutuskan rangkaian penurunan dahulu sebelum pemulihan seperti yang diadakan. Mahu atau tidak, kerajaan perlu melaksanakan total lockdown dengan SOP yang lebih ketat. Tutup kilang-kilang segera sebab kluster kilang ini sudah pun dilaporkan terjadi. Dalam masa yang sama, Makcik berpendapat untuk kawal kadar nilai ambang sebut, kerajaan bolehlah memastikan hanya yang bergejala saja bekerja. Kaedah swab pesakit yang ada gejala kena sasarkan 4 juta orang sebulan untuk program vaksin. Begitulah pandangan yang diberikan oleh Makcik Kiah sebelum Makcik Kiah dimasukkan ke wad akibat tekanan darah tinggi kerana memikirkan moratorium yang tak lulus-lulus. Sewa nak dibayar, tapi tak dapat nak jual nasi lemak macam biasa. Bil api, bil air, bil esro, bil telefon, semua dah berbulan tertunggak. Kesian Makcik Kiah. Ini keadaannya saudara. Dalam keadaan begitulah kita merasakan bahawa pelan pemulihan yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri, kita cuma tanya, mana strateginya? Boleh bercakap lah, saya setengah jam cakap dekat TV. Saya malah nak kritik semalam sebab dalam ada hal kita bercakap tentang titah tuanku. Saya fikir-fikir kan, hari ini saya nak bercakap tentang mana strategi. Boleh bercakap bahawa rakyat terkesan COVID, ini nak buat. Tapi apa strateginya? Ini yang penting, tidak ada strategi. Dia tak menyentuh tentang bagaimana Malaysia akan masuk ke semula pasaran ekonomi serantau, ekonomi global, ekonomi antarabangsa, tak ada. Jadi ada keperluan untuk kaji semula tentang strategi kerajaan untuk menguruskan segala-galanya. Dalam keadaan ini kita mintalah supaya pimpinan di anjung kuasa di Seri Perdana cukup-cukuplah. Kalau sebab saya katakan kalau keadaan begini tak payah takut. Tak payah takut mengadakan sidang parlimen. Kalau rasa tidak ada kemampuan, yang terbaik ikutlah kehendak Duli Yang Muda, Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu pun dah mengatakan tak ada kejayaan. Sebab Raja-Raja ni bila bernitah dengan bahasa yang cukup menyantuni, tidak akan menyinggung hati dan perasaan. Kita ni lah yang bercakap banyak, tak betul lah, you have fail. Kalau kita lah, you have fail, I'm fire you. Itu kita. Tapi ini tak berlaku dengan sana raja-raja. Raja-raja kita ni, dia menjaga maruah rakyat dia menjaga harga diri, dia menjaga air muka setiap pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin. Jadi kepada saudara, kita jumpa lagi malam esok, kita sembang lagi pula tentang apa yang akan berlaku. Jadi
Selamat beristirahat. Ingat saudara, malam ini malam Jumaat, panjatkan doa agar Allah segera memberikan sirna kehidupan bagi rakyat kita. Mintalah agar Allah SWT merahmati kita semua dan segeralah mengusir wabak virus corona. Sebab besok tentulah kita tak boleh nak sembahyang Jumaat lagi. Nyatakan kerinduan kita kepada Allah SWT untuk sama-sama berjemaah untuk solat Jumaat. InsyaAllah mungkin atas doa keperhatian kita, ya Allah ya Tuanku, berkat malam Jumaat, besok tak boleh nak sembahyang Jumaat, kami terlalu rindu padamu ya Allah. Jadi untuk itu, tolonglah hapuskanlah virus corona agar kami dapat menikmati sujud padamu ya Allah pada hari Jumaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.